Salam sejahtera. Apa khabar semua? Hari ini kita nak bincang pula janjang geometri. Sebelum ini kita dah bincang tentang nombor yang berurutan bagi aritmetik, itu janjang aritmetik. Pada kali ini kita akan bincang tentang janjang geometri, iaitu nombor-nombor bersiri yang kita akan darab dengan satu pemalar untuk mendapatkan satu siri nombor. Maka kita akan bincangkan bagaimana nak cari sebutan janjang geometri dengan menggunakan rumus sebutan. Kedua, kita akan bincangkan tentang bagaimana kita nak cari hasil tambah bagi janjang geometri. Dan akhirnya, kita akan bincang tentang soalan masalah penyelesaian janjang geometri. Baik, kita nak pastikan janjang geometri. Urutan nombor di mana setiap sebutan dibentuk dengan mendarabkan pemalar dengan sebutan sebelumnya. Iaitu sebutan pertama sama dengan A. Nisbah sepunya sama dengan R, di mana R sama dengan sebutan kedua bahagi dengan sebutan pertama, atau term kedua dibahagi dengan term pertama. Begitu juga dengan sebaliknya. Sehingga kita boleh buat rumus T dengan sebutan N dibahagi dengan T N tolak 1 atau sebutan tolak 1. Baik, dengan sebutan sebagai N sama dengan nombor 1, 2 atau sebarang nombor. Maka untuk kita cari sebutan ke N, kita guna rumus sama dengan A dengan nisbah sepunya indeks N tolak 1. Maka bagi janjang geometri itu, nombor pertama adalah A, bilangan nombor yang kedua atau sebutan yang kedua, A darab dengan nisbah sepunya R, dan sebutan ketiga A didarabkan dengan sebutan sepunya kuasa 2 dan seterusnya. Jadi kita lihat contoh soalan. Jadi sebutan keempat dan sebutan ke N bagi satu janjang
geometri masing-masing ialah 24 dan 10, 2/3. Cari sebutan ke-8 jika semua sebutan adalah positif. Maka kita guna rumus sebutan N sama dengan AR. Indeks N tolak 1. Maka kita gantikan sebutan ke-4 dan ke-6 ke dalam rumus. Maka kita dapat apa? Maka kita gantikan sebutan ke-4. Jadi T 4 term yang ke-4 sama dengan E nisbah punya R sebutan yang ke-4 tolak dengan 1 sama dengan 24. Jadi tujuan kita sebenarnya kita masukkan dalam rumus ni ke dalam rumus ini semua nilai ini supaya kita boleh cari A. Sebab A tidak diberi sebutan pertama tidak diberi, jadi kita mesti cari sebutan pertama dah dengan membina dua persamaan serentak. Okey, yang kedua apa dia? Kedua, persamaan kedua yang kita boleh bina sebutan ke-6 sama dengan sebutan pertama R6 tolak 1 diberi 10 2/3. Maka kita dapat dua persamaan. Akhirnya kita akan dapat AR indeks 4 sama dengan 24 sebagai persamaan 1 dan AR kuasa 5 atau indeks 5 sama dengan 10 2/3 sama dengan 2. Okey, lepas tu kita akan cari A lah. Bagaimana kita nak cari A? Apa arahan yang kita perlu beri supaya kita boleh hapuskan A? Kalau persamaan linear, persamaan serentak linear kita tolak kan? Tapi yang ini boleh tak tolak? Tolak persamaan
1 dengan 2 atau 2 dengan 1. Sebab dia ada indeks kan. Jadi kita boleh bahagi. Jadi kita dah dapat dua persamaan. Lepas tu kita beri arahan 2/1. Okey, 2/1 kita dapat berapa? Jadi sebutan ke-6 bagi sebutan kedua sama dengan 32/3 darab 1/24. Jadi sebutan ke-6 tadi kita dah tolak dengan 1, jadi 5 dan 3 kan. Okay, lepas tu kita mudahkan supaya kita dapat nisbah sepunya. Baru kita akan dapat sebutan pertama. Okay, dapat berapa ini? R kuasa 2 sama dengan 4/9. R sama dengan punca kuasa 2. Kita akan dapat R sama dengan punca kuasa 4/9. Maka akan dapat positif negatif 2/3. Sebab kita kuasakan mesti satu nilai positif, satu nilai negatif. Lepas tu kita rujuk pada soalan balik. Cari sebutan ke-8 jika semua sebutan adalah positif. Maka kita akan ambil nilai positif sahaja. Jadi apabila sebutan adalah positif, gantikan nisbah sepunya sama dengan 2/3 ke dalam mana-mana persamaan 1 atau 2. Yang lebih mudahlah, kita akan masuk dalam persamaan 1. Seperti persamaan serentak lah, sama kita gantikan. Jadi kita gantikan ke dalam persamaan 1, A 2/3 kuasa 3. Ini keluar lambat ni. Okey. Maka A sama dengan 81. Lepas tu akhirnya kita akan cari sebutan yang ke berapa? Ke-8 kan? Di sebutan yang ke-8 sama dengan A 81. Kita dapat nisbah sepunya tadi. N tolak 1. Jadi 8 tolak 1, 7. Jadi kita dapat 1/8/27. Okey, kita semak dalam kalkulator masing-masing. Dapat tak? 1/8/27. Dapat. Dapat Okey, mudah saja Ini tujuan kita. Kita cari sebutan pertama. Dengan kita cari nisbah sepunya, dapat nilai sepunya, baru kita dapat nilai A, sebutan pertama. Lepas tu
terdapat satu persamaan yang baru, itu T sama dengan A 81 darab dengan R2/3. Jadi N dia tu kita masukkan apa-apa nilai yang dia tanya. Jadi sebutan yang ke-8 kita masukkan sahaja. Okey, cuba kita cari yang ini, sebutan ketiga dan sebutan ke-7. Bagi satu janjang, geometri masing-masing ialah 32 dan 162. Cari sebutan ke-9 jika semua sebutan adalah positif. Okey, kita cuba buat dahulu. Dalam 1 minit setengah, boleh? Okey, dapat? Okey, berapa R dia? Dapat R?
Dapat buat cikgu ada yang tak faham. Yang mana yang tak faham tu? Okey, cikgu tunjukkan step by step. Jadi dia beri sebutan ketiga. Sebutan ketiga ni maksud apa? Bilangan yang ketiga. Maksudnya n sama dengan 3. Dan sebutan ketujuh bagi satu janjang geometri masing-masing. Masing-masing ni maksudnya ketiga ni dia punya jumlah, dia punya sebutan yang ketiga tu 32. Jadi T yang ketiga, sebutan yang ketiga sama dengan berapa? 32. Betul? Sebab tu dia sebut geometri masing-masing. Ialah 32 dan 162. Yang 162 itu adalah bila n sama dengan 7 term ataupun sebutan term tu T ni maksudnya dalam bahasa Inggeris dia sebut term, sebutan. Yang ketujuh adalah berapa? 162. Okey, yang ni boleh faham? Boleh. Ada yang guna mikrofon Cikgu tak apa dengar sebab cikgu perlahankan. Okey, boleh Lepas tu kita gunakan rumus iaitu T n sama dengan berapa tadi? A R n tolak 1. Jadi kita boleh masukkan yang pertama dulu. Iaitu T sebutan yang ketiga sama dengan A. A diberi tak? A tiada Okey, sebutan sepunya diberi tak? Tiada R je. Lepas tu bila sebutan ketiga n ni ketiga lah. Tapi ditolak dengan satu. Sebab formula dia, rumus dia n tolak 1 kan. Kita guna je rumus ni. Okey, sama dengan berapa? Sebutan ketiga ni. 32
Word. Boleh? Jadi ini Boleh. sebagai sebutan ataupun persamaan pertama. Okay, sebutan ketujuh sama dengan A R 7/1 sama dengan 162 jadikan persamaan 2. Mengapa kita perlu ada dua persamaan? Sebab kita nak dapatkan R dan A. Sebab tu dia bagi dua nilai ini. Nilai pertama dan kedua. Okay, lepas tu kita buat apa? Jadi kita boleh ringkaskan ini jadi apa? A R yang 3/2 tadi dari 1 sama dengan 32 persamaan 1. Jadi A R yang ketujuh tu jadi 6 sebab 7/1 sama dengan 6 sama dengan 122 persamaan kedua. Okay, lepas tu kita buat apa? Kita nak hapuskan A dengan kaedah hapusan kan? Bagaimana? 2 bahagi dengan 1. Boleh? Boleh teruskan di sini? Boleh. Jadi kita bahagikan persamaan 2 dengan 1. Jadi kita akan batalkan A ni. Sebenarnya dia jadi macam inilah. Ada A ke atas. Sebab 2 tolak persamaan 2 bahagi. Dia tak boleh tolak sebab dia nisbah. Bagi A R kuasa 2 sama dengan 162 bagi 32. Bahagi, jadi kita boleh batalkan A. Jadi, hukum indeks R kuasa 6 atau indeks 6 bahagi dengan R indeks 2. Maksudnya 6 tolak 2. Jadi apa? R kuasa 4. Betul ke kuasa 4? Semak, itu tadi 3 jadi 2, 7 jadi 6, betul? 162 bagi 32. Jadi kita cari R lah. Dengan kuasa, punca kuasa 4. Kita dapat berapa R? Sebab tu dia jadi macam ni. Jadi kita skip banyak langkah ni untuk dapatkan dua persamaan yang saya tunjukkan lebih terperinci kata tadi kan. Tak nampak je, Guru. Kita semak ni.
kita dah kuasakan 2, kita kurangkan dia lah. Ada dapat R sama dengan 3/2. Positif, negatif 3/2. Tak nampak? Bawah Okey, sorry. Tak nampak yang mana. Okey, nanti kita padamkan atas ni. Tak perasan pula. Dapat 3/2 ataupun R sama dengan punca kuasa 4. Daripada 162 tu bagi 3/2 tu. Ataupun boleh buat cara macam ni, R kuasa 2 maksud itu dia dah puncakan kuasa 2 siap-siap. Okey, awak dia R kuasa 4 kan? Awak punca kuasa 2 162 bagi 3/2. Dapat tak 81 bagi 16? Maksudnya 162 tu awak punca kuasakan dahulu. Punca kuasakan dulu, lepas tu puncakan kuasa lagi. Ataupun 162 bagi 3/2 dapat perpuluhan kan. Lepas tu cuba punca kuasa 4. Dapat 3/2 tak? Positif 3/2. Okey, yang ini kita belum punca kuasa Ni awak betulkan R kuasa 4. Kita betulkan. Maksudnya awak mudahkan 162 tu bagi 3/2 tu. 162 tu awak kena mudahkan dulu. Dapat? Senang, awak puncakan kuasa 4 bagi 162 bagi 3/2. Dapat Okey. Jadi awak cuba satu kaedah lah. Kaedah yang mana yang lebih mudah. Boleh? Okey. Lepas kita dapatkan R positif negatif 3/2, kita ambil
positif sahaja sebab soalan mahu semua sebutan dalam positif sahaja. Positif saja sebutan. Jadi kita ambil nisbah sepunyanya yang positif. Ini yang tadi tu. Apabila sebutan adalah positif, R sama 3/2, A sama dengan 3/2 darab dengan 4/9. Maksudnya awak gantikan dalam persamaan satu ni. R 3/2 kan masuk dalam ni. Kuasa 2 kan. Itu pindahkan ke sebelah kanan supaya kita jadikan A sebagai rumus. Maka A kita dapat 118/9. Okey, cuba semak dapat tak 118/9? Awak kena kuasa 2 dulu sebab kita guna persamaan satu ni. Persamaan yang kedua ni pun boleh guna. Tapi terlalu lampau besar nombor dia kan. Kita ambil yang lebih mudah. Pilihan kita ambil yang lebih mudah. Okey, kalau dapat A, lepas tu kita gantikan semua kepada rumus ni untuk dapat persamaan baru. Macam ubahan lah. 4/9. Awak terbalikkan. Kalau awak terbalikkan, mula-mula awak kuasa 2 kan. Dapat berapa? 9/4. Jadi, bila awak darab silang, bahagi jadi darab, jadi darab 4. Darab jadi bahagi. Jadi bahagi semi 9. Betul? Daripada sebelah kiri ke kanan persamaan. Darab 4/9 lah. Betul? Tak dapat? Okay. Tengok balik apa jam buat. Asas algebra biasa saja, iaitu. Jadi, kita gantikan dalam rumus kan? Rumus sebutan janjang geometri kan? Jadi, A darab 3/2. Persamaan yang pertama tu. R tu 3 kuasa 2. Sama dengan 3/2. Masukkan dalam persamaan satu. Jadi A A kuasa 2 kan setiap pembawah pengatas. 3 darab 3 9 kan? 2 2 4. 32. Jadi A bawah nampak tak? A sama dengan 32 bahagi dari darab dari bahagi. Sebab tu dapat darab 4/9. Kan? Boleh? Simple asas algebra. Okey?
Lepas tu kita gantikan semua dalam rumus sebutan janjang geometri. Sebutan yang keberapa nak cari? 9 kan. Jadi A gantikan dengan 1/8/9. Nisbah sepunyanya R 3/2 kuasa 9/1 jadi 8 kan. Maka kita guna kalkulator sama dengan 729/2. Dapat tak? 729/2. Semua dapat? Cuba semak. Kuasa 2. Kuasa 2 dari persamaan 1. Persamaan 1 yang mana? Yang ni dari sini. Kita gantikan. Sebab bila kita dah cari R, macam persamaan serentak lah. Persamaan serentak kan, kita ingat lagi persamaan serentak. Bila R kita dah dapat, kita gantikan ke dalam ni untuk cari A. R dia kan kuasa 2. Persamaan 1 ni kita gantikan. Awak boleh buat arahan dekat sini. Gantikan R sama dengan 3/2 ke dalam persamaan 1. Ini daripada persamaan 1. Sebab tu kuasa 2. Boleh juga kita gantikan dalam persamaan kedua. Ini persamaan kedua. Label ni awak gantikan 2. Persamaan kedua. Dia kuasa 6. Tapi sama dengan 162 bukan 3/2. Boleh masuk mana-mana. Tapi yang cari yang persamaan yang mudah. Itu kuasa 2. Kuasa 2. Boleh? Semua boleh faham? Comparekan yang ini dengan ini. Sama kan? Persamaan 1 ni dengan yang ini. Gantikan saja. Sebab apa tujuan kita gantikan ke dalam persamaan 1? Sebab nak cari A. Sebab nisbah sepunya R ni kita dah tahu. Masukkan saja untuk dapatkan A. Okey, ada soalan lain? Tak ada. Boleh Boleh faham Kalau ingat-ingat balik persamaan serentak, macam mana kita buat? Kaedah penghapusan. Kan kaedah penghapusan kita gantikan kan? Kalau kaedah lagi satu, penggantian. Ada kaedah penggantian kan? Ni kita buat kaedah penggantian. Okey, hasil tambah. Kita masuk hasil tambah pula. Jadi hasil tambah pula ada rumusnya iaitu sum atau S ke N sama dengan A 1 tolak R kuasa N atau indeks N bagi 1 tolak R. Di mana kita guna rumus ini untuk R lebih kecil daripada kosong atau nombor-nombor negatif. Tapi jika R ataupun nisbah sepunya yang diberi dalam soalan adalah positif, maka kita guna rumus ini. Sedangkan dia sama je. Maksudnya Rn kuasa N ni kita bawa ke kiri. Maka pembawa pun R ni kita bawa ke kiri. Kita bandingkan, sama kan? Kedudukan dia berbeza. Kedudukan saja berbeza kan?
untuk nombor negatif, yang ini kita guna. Untuk nombor positif, kita guna yang ini. Boleh? Supaya kita dapat positif. Kita tak mahu nombor negatif jawapan dia. Di mana R tak sama 1. Kalau sama dengan 1, R ni pembawa dia sifar. Bila bawa dia sifar, dia infinity. Jadi kalau bagi R antara nombor negatif lebih besar daripada negatif dan lebih kecil daripada 1, maksudnya nombor-nombor perpuluhan, mesti tambah hingga ke tak terhingga. Contoh macam 0.4678. Jadi kita cari hasil tambah yang tak terhingga itu menggunakan sum ke n sama dengan A. 1 tolak R, di mana hasil tambah sebutan pertama sama dengan sebutan pertama sama dengan A. Sebab hasil tambah sebutan pertama tak ditambah dengan apa-apa nombor dulu kan. Dia tak didarab. Kan ditambah. Tambah itu aritmetik. Tak didarab dengan nombor-nombor lain lagi. Ganti sebutan yang ke n sama dengan hasil tambah ke n tolak hasil tambah yang seterusnya. Okay, cari hasil tambah bilangan ke-8 sebutan pertama bagi setiap janjang geometri. Jadi kita cari A dulu untuk kita gantikan dalam semak ini. Tengok dulu dia negatif ke positif. Nisbah sepunya je. Okey? Okay, A sama dengan berapa? 5. Okay, nisbah sepunya ni berapa? R sama dengan sebutan kedua bahagi dengan sebutan pertama. Kan ada rumus tadi kan? Ingat lagi? Untuk nisbah sepunya sama dengan sebutan kedua bahagi dengan sebutan pertama kan? Jadi A sama dengan 5. Sebutan sepunya, nisbah sepunya adalah 10 bagi 5 sama dengan 2. Jadi setiap nombor ini kita perlu darab dengan 2. 5 darab 2, 10. 10 darab 2, 20 kan? Jadi betul bahawa nisbah sepunya ni adalah darab 2. 5 darab 2 dapat 10. 10 darab 2, 20 kan? Betul? Betul kan? Bila kita semak, kita gantikan ke dalam persamaan hasil tambah janjang geometrik. Jadi sum ataupun hasil tambah ke-8 gantikan A sama dengan 5. Lepas tu 2 adalah R. R tu ganti dengan 2. Lepas tu N dia 8 kan? Sebutan ke-8. Tolak dengan 1. Bagi 2 tolak 1. R ni R kan? R tolak 1. Ya, ada yang tanya? Tak pendengar. Tak ada Okay. Jadi awak tengok dia punya rumus ni, R dia depan kan? Kenapa R dia ni kita guna yang R N tolak 1? Sebab
R dia positif kan. R dia lebih besar daripada C far. Iaitu 2 kan. Jadi kita guna rumus yang ini. Ini kan. Nah, yang ini kita guna. Ini untuk nisbah punya yang negatif. Kita guna yang ini Boleh? Mudah aja untuk hasil tambah ni. Hasil tambah ni kita gantikan saja. 1275. Okey, boleh? Okey, kita cuba buat soalan yang kedua. Tapi kita pilih dulu rumus mana kita nak guna Baik, cari hasil tambah bilangan ke-10 sebutan pertama bagi setiap janjang geometri. Okey, ini untuk rumus yang kedua. Tadi rumus pertama, Tn sama AR, N tolak 1 kan. Ini kita bincang rumus hasil tambah pula yang kedua. Okey, cuba kita buat dalam 1 minit. Okey, dapat? Berapakah hasil tambah bilangan ke-10 sebutan pertama? Yang ke-10 sebutan pertama. A sama dengan 4. Sebutan pertamanya A sama dengan 4. Nisbah sepunyanya 36 bagi negatif 12 ataupun negatif 12 bagi dengan 4. Mana-mana negatif 12 bagi 4. Maka kita dapat negatif kan. Bila negatif kita guna rumus yang R lebih kecil daripada sifar. Boleh? R ni mudah saja. R ni kan sebutan kedua bagi dengan
sebutan pertama untuk geometri. Kalau aritmetik ingat lagi. Kalau aritmetik tolak kan? Tolak sebutan yang kedua. Sebutan kedua dia tolak dengan sebutan pertama. Itu aritmetik. Kalau geometri sama juga sebutan kedua tapi bahagi dengan 4. Sebab dia geometri. Geometri ni darab. Aritmetik tambah ataupun tolak. Boleh? Gunakan rumus R sama dengan T sebutan kedua bahagi dengan sebutan pertama. Boleh? Itu maksud dia nisbah. Nisbah ni pecahan. Dia maksudnya ratio. Bila kita nak dapatkan sebutan kedua, kita darab balik negatif 3 ni. 4 darab negatif 3 dapat tak negatif 12? Dapat kan? Itu maksudnya. Jadi R ni betul lah kita cari. Lepas tu kita uji lagi. Negatif 12 darab dengan negatif 3. Dapat tak? Positif 6. Dapat kan? Dapat kan? Lepas tu kita gantikan guna rumus apabila R lebih kecil daripada sifar. Di mana R dia di belakang. Dia tolakkan R. Kita letakkan R ni ke belakang. Jadi satu tolak R ataupun nisbah sebutnya kuasa 8 ini. Ni kuasa 8 sebenarnya. Dia sebab dia kuasa 8. Sebab kita nak cari yang ke-8 kan. Apa 10? Okey, semak dulu. Dapat tak negatif 59,048? Dapat Ini kita dah cancel 4 bahagi 4 kan. Ini bawah dia, pembawah dia 4. Jadi kita boleh batalkan 4 ke dapat yang ini. Kita semak negatif 3 8. Dapat berapa? Kita semak dulu. Betul tak? Nah, ni 10 kan. Jadi N dia ke 10 kan. 10 betul lah, 10. Kenapa cikgu betulkan 8 Sebab bilangan ke 10. Kalau ke 8, awak masukkan 8 lah. Ini memang ke 10. Bukan ke 8 kan.
Tapi kalau kita masukkan 10, kita akan dapat sebab bilangan ke 10. Jadi masukkan N dia 10. Lepas tu campur 1. 59 negatif 59 1048. Kita ada soalan, kita teruskan. Boleh? Okey, cikgu tutup dulu Facebook live cikgu sebab kita nak bincang soalan untuk pelajar algebrik saja. Okey, seterusnya soalan ni panjang lebar tapi awak cuba dulu Cikgu tunjuk dia punya mukadimah dulu. Cari bilangan sebutan terkecil n bagi janjang geometri 18, 6, 2, 2/3. Dengan keadaan sebutan Kn adalah lebih rendah daripada 0.003. Seterusnya cari sebutan Kn. Jadi kita cari sebutan Kn dengan diberi jawapan dia lebih kecil daripada 0.003. Jadi apa yang kita kena buat dahulu? Kita kena buat satu ketaksamaan Tn T ke N lebih kecil daripada 0.003. Boleh? Lepas tu Tn ni kita gantikan dengan rumus A R N tolak 1. Boleh? Sebab A diberi, kita akan cari A, cari R, maka kita akan dapat cari Tn. Jadi A sama dengan 18, R dia 1/3. Betul tak R dia 1/3? Betul Maksudnya sebutan kedua tolak dengan sebutan pertama. 1/3. Maka diberi dalam soalan sebutan ke N lebih kecil daripada 0.003. Lepas tu sebutan simbol T ke N tu kita gantikan dengan A sama dengan R N tolak 1. Gantikan dengan rumus sebutan Boleh? Lepas tu kita nak cari Tn atau ke berapa ni. Sebab soalan dia kata Tn. Cari Tn ni maksudnya cari N ni. Ke berapa? Sebutan yang ke berapa? Jadi kita kena cari N dia dahulu. Jadi nak cari N dia, kita kena guna hukum logaritma sebab dia punca. Bila punca, kita kena guna logaritma untuk kita cari N. Ingat lagi hukum logaritma? Buat macam biasa, asal algebra. Lepas tu masukkan log kedua-dua persamaan. Lepas tu gunakan rumus power of.
Jadi N tolak 1 ni kita boleh turun ke depan. Nampak dia turun ke depan? Bila turun ke depan, yang ini kita boleh bawa ke kanan persamaan. Darab dengan N tolak 1 ni jadi bahagi. Boleh? Lepas tu buat apa? Ada tinggal negatif 1 kan? Negatif 1 ni kita bawa ke kanan. Maka kita jadi tambah. Maka kita tambahkan. Jadi N lebih besar daripada 11.01. Jadi bila N lebih besar daripada 11.01, N sama dengan berapa? 12 lah. Maksudnya N ni mesti lebih besar daripada 11.01. Jadi N mestilah sama dengan 12. Lepas tu kita boleh cari Tn dia berapa, sebutan dia ke 12 tu berapa, dengan gantikan dalam rumus balik. Maka sebutan yang ke-12 adalah sifar 1.16. Baik, ada soalan? Tak ada. Jadi cuba awak buat balik nanti kita akan sambung pada minggu hadapan. Kalau tak ada, kita tangguh dulu kelas kita. Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih, cikgu.